Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Balqis binti Raji bernama kad Matrix C19A0027. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk bangunan bersejarah. Untuk pengetahuan semua, di Malaysia terdapat 30 lebih bangunan bersejarah yang begitu sangat cantik dan unik. Jadi, kami telah memilih 4 daripada 30 lebih bangunan bersejarah di Malaysia. Pertama, kita ada bangunan Sultan Abdul Samad. Kedua, kita mempunyai Masjid Ubudiyah. Ketiga, kita mempunyai Istana Lama Ampang Tinggi. Dan juga keempat, kita mempunyai Istana Condor. Keempat-empat bangunan ini mempunyai tarikan yang tersendiri. Jadi, jom kita kupas satu persatu. Bangunan Sultan Abdul Samad yang terletak berhadapan antara Dataran Merdeka adalah mercu tanda bagi Bandar Raya Kuala Lumpur. Di hadapan bangunan ini, beberapa peristiwa sejarah telah berlaku. Di sini, tempat di mana bendera Union Jack diturunkan pada 31 Ogos 1957 dan bendera Jalur Gemilang dikibarkan. Peristiwa ini menunjukkan berlalulah satu era dijajah kepada era masyarakat yang merdeka. Bangunan ini diwartakan sebagai warisan kebangsaan pada kategori tapak warisan pada tahun 2007 oleh Jabatan Warisan Negara, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia di bawah Akta 645. Bangunan Sultan Abdul Samad ini mempunyai pelbagai keunikan dan juga makna dalam setiap jaluran dan juga pembangunan yang telah dibina. Jom kita ke seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Alifsa Akila binti Asmawi bernombor matrik C19A0465. Seterusnya, Art Deco adalah gaya popular yang bermula dari tahun 1920 sehingga tahun 1939. Art Deco banyak digunakan pada reka bentuk seni bina, industri, seni dalaman, seni grafik, filem dan fashion. Art Deco sendiri berasal dari pameran yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs Industries di kota Paris, Perancis pada tahun 1925. Bangunan Sultan Abdul Samad adalah mercu tanda Kuala Lumpur yang luar biasa dibina di Dataran Merdeka dengan menggunakan gaya Art Deco yang pertama kali berkembang di Eropah Barat. Gaya itu adalah gabungan prinsip-prinsip seni bina Art Deco dengan lengkungan dan garis vernacular yang kuat, mempunyai simetri dan geometri dan ciri-ciri hiasan yang dapat disentuh dan dirasa. Unsur-unsur hiasan penting bangunan ini adalah kubah bulat dengan penutup tembaga, pedimen melangkah di atas oleh lengkungan ogi, tangga spiral, menara jam dan lekungan berkembar. Bangunan Sultan Abdul Samad juga menggunakan warna yang mewah dan gah, iaitu warna keemasan, dan ini dapat dilihat sehingga sekarang bangunan Sultan Abdul Samad masih kelihatan moden dan mewah dan tidak lapuk dek zaman walaupun bangunan ini dibina pada tahun 1994. Selain itu, bangunan Sultan Abdul Samad mempunyai sebahagian reka bentuk atap yang mendata dan ia mempengaruhi gaya Art Deco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalin Najwa binti Mat Daud yang bernombor matrik C19A0467. Okey, saya teruskan pembentangan ini dengan gestalt teori yang terdapat dalam bangunan Sultan Abdul Samad. Melalui pembelajaran dalam subjek apresiasi estetika, bangunan Sultan Abdul Samad ini mempunyai ciri-ciri gestalt teori. Gestalt teori ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian sesuatu komponen yang memiliki hubungan, pola dan juga kemiripan yang bersatu menjadi kesatuan. Antaranya adalah similarity. Similarity ialah persamaan berlaku apabila objek kelihatan serupa antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat melalui kubah yang terdapat di bangunan tersebut. Ketiga-tiga kubah itu dibuat daripada tembaga dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, selain itu, hal ini juga dapat dilihat melalui pintu gerbang di sekeliling bangunan Sultan Abdul Samad. Rekaan pintu gerbang itu mempunyai bentuk yang sama antara satu sama lain.
Hal ini jelas membuktikan bahawa pintu gerbang tersebut mempunyai ciri Gestalt teori. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya Nur Aina Ashikin binti Abdullah bernombor matrik C19A0452. Saya akan menyambung pembentangan untuk warisan yang seterusnya iaitu Masjid Ubudiyah. Masjid Ubudiyah atau lebih dikenali sebagai Masjid Diraja Ubudiyah iaitu sebuah masjid negeri yang terletak di Bukit Sandan, Kuala Kangsar, Perak. Terdapat pelbagai jenis masjid di setiap negeri di Malaysia. Tetapi Masjid Ubudiyah dianggap sebagai salah satu masjid yang terindah di Malaysia dan merupakan simbol kepercayaan atau kebanggaan bagi kaum Muslim di Perak. Kubah emas dan menara masjid membuktikan tentang keindahan seni bina dalam Islam. Masjid ini dirasmikan oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah pada tahun 1917. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, Masjid Ubudiyah dapat kita kaitkan dengan teori estetika dalam warisan iaitu jenis warisan ketara. Masjid Ubudiyah mempunyai ciri-ciri keindahan, simbol atau lambang kebanggaan negeri Perak. Ianya merupakan salah satu warisan yang kekal atau statik dengan keunikannya yang tersendiri dalam pembinaan masjid ini kerana ianya merupakan tempat untuk umat Islam melakukan amal ibadah. Seterusnya, saya Zalimi binti Hasan, C19A0854. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori Art Deco yang terdapat pada bangunan ini. Teori Art Deco atau seni dekorasi bermaksud gaya seni visual, seni bina dan reka bentuk yang berasal daripada Perancis. Terdapat ciri-ciri Art Deco yang terkait dengan bangunan ini iaitu Masjid Ubudiyah. Okey. Ciri yang pertama ialah penggunaan blok kaca atau cermin yang digunakan sebagai pengganti tingkap atau jendela. Seterusnya, ciri lain pula ialah penggunaan warna yang variatif yang menunjukkan gaya moden dan mempunyai ciri gaya lampu yang khas. Okey, seterusnya, ciri yang terakhir ialah Masjid Ubudiyah ini menerima pengaruh Indo-Saracenic yang kebiasaannya digunakan oleh pihak British untuk membina pejabatnya di India atau Malaya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya nama saya Muhammad Safi bin Mat Syafi'i bernombor matrik C19A0340. Saya akan menerangkan berkaitan Istana Lama Ampan Tinggi. Istana Lama Ampan Tinggi ini merupakan khazanah negara yang dipelihara. Istana ini terletak di Seremban dan telah dibina kira-kira pada tahun 1861. Istana ini dibina untuk dihadiahkan kepada putrinya baginda iaitu Tengku Cindal. Sehingga kini, istana ini dijaga dan dipamerkan kepada umum di Taman Seni Budaya. Melalui pembelajaran dalam subjek apresiasi estetika, Istana Lama Ampan Tinggi ini merupakan warisan ketara kerana ianya adalah salah satu warisan yang boleh disentuh dan dirasa. Selain itu, reka bentuk istana ini juga mempunyai unsur-unsur warisan yang kekal dan dapat dirasa keunikannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zamir bin Tamizi, nombor matrik C19A0352. Saya akan menerangkan tentang teori Gestalt yang terdapat di Istana Ampan Tinggi. Okey, pertama sekali, Istana Ampan Tinggi ini kita sedia maklum mempunyai seni warisan yang menarik dan unik. Okey, perkara yang kita boleh lihat di istana ini ialah terdapat persamaan pada bahagian hujung bumbung. Okey, kedua-dua pada bahagian hujung bumbung mencanak naik ke atas. Hal ini kerana untuk memberi keseimbangan terhadap bumbung tersebut,
dan memberi kelainan berbanding bangunan istana yang lain. Okey, selain itu terdapat juga kesinambungan yang positif pada bahagian dinding papan istana ampang tinggi ini. Hal ini kerana sifat pada seni di dinding papan tersebut tidak akan berubah, dan pada masa akan datang juga sifat ini juga sama dikekalkan. Okey, seterusnya terdapat hukum keintiman pada semua bahagian tingkap di istana ini. Kita boleh lihat bagaimana terdapat jarak yang sama digunakan untuk meletakkan tingkap di bahagian sisi bangunan istana ini. Ia bagi memastikan sistem pengenderaan di istana ini berfungsi dengan baik dan tidak berasa panas di dalam bangunan istana ini. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Khairul Nazrin bin Muhammad. Nombor metrik C19A0320. Saya ingin menerangkan sedikit tentang teori Art Deco yang berada pada Istana Lama Ampang Tinggi. Art Deco adalah gaya seni visual atau seni bina dan juga reka bentuk. Art Deco ini mempengaruhi reka bentuk istana, bangunan, perabot dan lain-lain lagi. Seperti kita semua ketahui, Istana Lama Ampang Tinggi ini dipamerkan sebagai khazanah negara. Istana ini mempunyai motif corak yang tersendiri dan mempunyai ukiran pada dinding iaitu ukiran tebuk timbus. Selain itu, istana ini mempunyai bumbung panjang bertebakan layar. Gambar ini menunjukkan elemen Art Deco yang berada di badan Istana Lama Ampang Tinggi tersebut. Sebagai contoh, garisan yang berada di dinding istana tersebut menunjukkan bahawa memenuhi ruang istana tersebut. Dari segi Art Deco, garisan digunakan pada zaman dahulu adalah salah satu reka bentuk yang unik dibuat pada dinding istana dan juga dinding bangunan. Hal ini memberikan keunikan dan nilai estetika pada Istana Lama Ampang Tinggi ini. Akhir sekali, teori Art Deco sesuai digunakan pada reka bentuk seperti istana, bangunan, perabot, alat perhiasan dan juga lain-lain lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Azlili Azra binti Jamri, bernombor metrik C19A0498. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang bangunan bersejarah iaitu Menara Teluk Intan. Inilah menara condong kebanggaan saya oleh kerana saya dilahirkan di Hospital Teluk Intan dan sudah pastinya menjadi kebanggaan anak jati Teluk Intan yang lain. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan Menara Condong Teluk Intan sebagai warisan kebangsaan semasa perasmian Rumah Terbuka Perayaan Tahun Baru Cina 2015 peringkat Malaysia. Menara Condong Teluk Intan yang dibina pada tahun 1885 ini memiliki keunikan yang amat ketara dengan konsep pagoda yang menunjukkan pengaruh kekayaan budaya dan seni bina Cina seperti pada gerbang, bumbung genting dan hiasan jubirnya. Sejarah bangunan yang merupakan mercu tanda bandar Teluk Intan ini unik kerana fokusnya adalah untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Ia dijadikan sebagai tangki air pada waktu kemarau dan juga mempunyai kemudahan memadam api. Jam yang terdapat pada menara ini juga merupakan lambang perpaduan rakyat Teluk Intan. Menara condong ini juga menjadi satu daya tarikan kepada pelancong yang berkunjung ke Perak seperti The Leaning Tower of Pisa seperti di Itali.
Jam tinggi Menara Condong Teluk Intan akan kekal sebagai satu ikon kebanggaan kepada warisan seni bina mercu tanda yang sudah berabad usianya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nur Azimah binti Anwar bernomborkan metrik C19A0405. Bagi teori Art Deco pula dalam pembinaan Menara Condong adalah keunikan desainnya serta pengaruh moden. Sisi bangunan yang melengkung menampakkan lagi Menara Condong kelihatan mewah sekali. Selain itu, pelbagai bentuk, tekstur dan warna memberikan kesan abstrak tersendiri dan menjadikan desain yang sangat menarik. Hal ini akan menarik perhatian pelancong yang datang ke situ. Penggunaan warna lampu yang banyak menimbulkan keharmonian dan kemodenan yang menunjukkan ciri Art Deco pada bangunan itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, di dalam Malaysia terdapat banyak bangunan yang menerima pengaruh Art Deco, Gestalt dan juga pengaruh lain mengikut budaya tersendiri. Antara salah satu bangunan adalah seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Ubudiyah, Istana Lama Ampang Tinggi dan akhir sekali Menara Condong. Bangunan bersejarah ini mempunyai teori dan gaya yang tersendiri. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.